Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera. Alhamdulillah kita bertemu dalam tip sukses memotivasi dan berkonsisten untuk tulis dan artikel jurnal level 2. Dan hari ini adalah Ramadan yang kedua. Jadi Ramadan yang kedua, kita dah masuk topik kepada penyataan masalah. Dan kemarin Ramadan yang pertama, topik kita adalah latar belakang. Dan hari ini Ramadan yang kedua, topik kita adalah berkaitan dengan penyataan masalah. Okey. Sama seperti semalam, untuk penyataan masalah ni juga melibatkan 5 perkara utama. Jadi gambar rajah pun dia seiring dengan gambar rajah kemarin untuk berkaitan latar belakang, tapi dekat sini berbeza. Kalau semalam latar belakang adalah isu-isu relevance, kalau penyataan masalah saya tulis kat situ dekat anak panah, masalah jelas bersolusikan penyelidikan. Yang tu yang kadang-kadang kalau kita dapat komen, banyak yang bagi tahu bahawa penyataan masalah kita tak jelas. Dalam English dia tulis unclear problem statements. Jadi tuntutan kita seperti mana yang diajar, yang dinasihatkan oleh supervisor dan penilai, masalah harus jelas. Tak cukup dengan masalah jelas, harus bersolusikan penyelidikan. Jadi dekat sini dia kata dia dah tulis masalah ataupun penyataan masalah. Tapi penyataan masalah tu bila kita tanya macam mana nak selesai? Dia ada satu jawapan je. Jawapan dia patutnya jawapannya adalah penyelidikan. Ya, masalah ini boleh diselesaikan dengan menjalankan penyelidikan. Yang tu yang saya ringkaskan. Jadi terma yang kita bawa kalau semalam latar belakang adalah isu-isu relevan, untuk penyataan masalah adalah masalah jelas bersolusikan penyelidikan. Jadi setiap gerakan anak panah yang berwarna biru tu diulang-ulang lagi dengan penulisan masalah jelas bersolusikan penyelidikan. Masalah penyelidikan, kalau kita tengok belah kiri sekali, saya ada tulis juga masalah penyelidikan yang boleh diselesaikan. Saya panjangkan sikit lah. Masalah penyelidikan yang boleh diselesaikan. Jadi, kita boleh bersolusikan penyelidikan. Tapi kalau tak boleh nak selesaikan penyelidikan, tak best juga. Tak jadi output kan. Jadi, kalau kita besarkan lagi adalah sebuah masalah penyelidikan yang boleh diselesaikan melalui. Bila dalam penyelidikan ni melibatkan macam-macam perkara. Jadi kat sini saya yakin kebanyakan research melibatkan aras pemikiran yang sederhana dan tinggi. Jadi dia melalui integrasi. Integrasi yang melibatkan beberapa lah, bukan satu, iaitu 2, 3. Biasanya melalui integrasi dan keselarian antara input, proses, output penyelidikan. Bukan hanya dalam penyelidikan, dalam kerjaya, dalam mana-mana proses, kita pasti ada input, pastikan ada proses dan kita kena ada output. Jadi kalau kita bincangkan latar belakang, kita bincangkan penyataan masalah hanyalah pada input, tetapi dia tidak mencernakan proses. Inilah proses ni, dengan menemukan teoritinya, dengan menemukan pemboleh ubah ataupun tema, factors, apa lagi dan sebagainya. Di sini sangat jelas untuk kita tahu bahawa penyataan masalah itu melibatkan proses yang besar. Kat situlah sebenarnya dia dipanggil, kalau orang tulis tesis, penulisan tesis itu kompleks. Kompleks kat situlah antara nak menemukan input, daripada input nak menemukan proses. Jadi proses itulah seluas-luasnya proses. Jadi dia adalah kita kena pastikan bahawa penyataan masalah itu dan kita boleh integrasi dan juga keselari. Kena selari. Penyataan masalah selari dengan latar belakang. Besok pula penyataan masalah selari dengan objektif kajian, meliputi semua proses iaitu input, proses dan output dalam sebuah penyelidikan. Kalau tadi saya boleh ringkas je, masalah yang boleh diselesaikan melalui penyelidikan. Tapi kalau kita nak panjangkan, masalah penyelidikan yang boleh diselesaikan melalui integrasi dan keselarian antara input, proses, output dalam sebuah penyelidikan. Okey, apa 5 perkara yang penting sebenarnya dalam menghasilkan penyataan masalah yang baik? Okey, kita ada 10 perkara kecil juga, melibatkan 5 orang kata 5 dimension besar dan melibatkan 10 perkara. Yang pertama adalah masalah penyelidikan. Ini yang kita kena belajar ni. Bila kita baca penyataan masalah kajian-kajian lepas, cuba belajar dekat situ. Apa yang dikatakan sebagai masalah penyelidikan?
Oh, macam ni penulisan dia. Oh, yang ni yang dikatakan masalah penyelidikan. Tak cukup satu, baca lagi tesis nombor 2, baca lagi tesis nombor 3, 4, 5. Kalau artikel jurnal, baca bahagian. Biasanya dalam artikel jurnal tak adalah tulis pernyataan masalah, iaitu bahagian introduction ataupun pengenalan. Cuba tengok dekat pengenalan tu. Okey, baca tak banyak pun. Kalau tulis pengenalan kadang 3, 4 perenggan je. Cuba tengok 3 perenggan tu, kat mana sebenarnya pernyataan masalahnya. Kita highlight warna hijau contohnya. Highlight warna hijau. Cari dekat latar introduction tu mana yang statement ataupun sentence pernyataan masalah. Oh, macam ni yang dikatakan pernyataan masalah yang dalam sebuah artikel jurnal. Kadang-kadang, okey, saya membantu untuk menemukan kaedah yang baik atau teknik yang baik dalam menulis. Tapi kita kena buat homework, kita kena buat. Kalau orang dah ajar teori buat A, B, C, D, E, tapi kalau kita tak buat, tak dapat. Kita kena buat dan kita kena amal. Jadi dekat sini kita kena buat homework. Tengok dekat tesis, tengok dekat artikel jurnal, cubalah kita highlight kat situ yang dikatakan pernyataan masalah penyelidikan. Jadi bila di mata penilai yang dikatakan jelas tu sebab boleh buat penyelidikan. Kita kata tak jelas kat mana lagi sebenarnya. Kadang-kadang masalah tu you dah cerita. Memanglah masalah sebab kita kerja bahagian itu. The way cerita masalah tu jadi masalah sebenar. Ad hoc macam problem solving. Jadi masalah kita sekarang nak buat penyelidikan, itu yang tak dapat. Itu jadi tak jelas. Jadi poin yang pertama, boleh diselesaikan. Itu masalah penyelidikan yang boleh diselesaikan dengan proses penyelidikan yang paling sesuai. Sebab dalam penyelidikan ni, dalam bila nak tulis dalam problem statement ni nanti, dia nak dapatkan satu yang paling sesuai. Sebab bila buat objektif nanti, kita tak boleh banyak, option, objektif nombor 1 boleh main atau-atau. Tak boleh. Dia fix, this one objektif nombor 1, ni objektif nombor 2, ni objektif nombor 3. Jadi, kita kena tahu bagaimana sebuah penyelidikan itu boleh diselesaikan dengan proses penyelidikan yang paling sesuai. Bermaksud yang khusus, yang boleh diukur. Yang maksudnya masalah, masalah ni kita boleh ukur. Kalau masalah tak boleh ukur, masalah juga. Macam mana kita nak tahu benda ni sesuai untuk siap dalam masa 3 tahun? Boleh ke kita jalankan penyelidikan ini? Boleh tak kita dapatkan data? Maksudnya kita kena ukur. Kemudian bila dah ukur, bila kita dah collect data, dapat data, mampu dianalisis nanti. Kenalah realistik. Kita nak buat ni master je, nak buat degree je, nak buat PhD je. Kita nak buat artikel, nak terbit, nak buat satu artikel je. Kena realistik dan juga time, iaitu masa. Jadi, saya baca balik, boleh diselesaikan. Iaitu masalah penyelidikan, boleh diselesaikan dengan proses penyelidikan yang paling sesuai. Iaitu dari segi aspek khusus yang boleh diukur, dianalisis, realistik dan juga masa. Okey, itu poin nombor 1. Jadi masalah penyelidikan kita itu dah jelas, kita masih lagi meneruskan iaitu bersolusikan penyelidikan. Okey, faktor yang kedua adalah punca research objektif dibina secara khusus. Okey, macam kemarin saya beritahu latar belakang menjadi punca-punca kepada pembinaan pernyataan masalah. Jadi untuk pernyataan masalah ni pula, dia adalah punca kepada pembinaan research objektif secara khusus, sebab objektif kena spesifik. Jadi kita kalau nak bina objektif nanti, esok kita nak bina objektif tu berpandukan pernyataan masalah. Jadi kalau pernyataan masalah itu tidak jelas, macam mana kita nak bina objektif yang khusus? Khusus yang boleh disolusikan dengan diwakilikan research objektif. Sebab tu dalam sebuah penyelidikan ni, okay, what is your research objective? Apa objektif kajian kita? Orang tak ada orang yang apa masalah kajian? Apa isu kajian ini? Jadi kita faham lepas ni, bila orang sebut isu, dia melibatkan latar belakang. Bila orang tanya masalah, dia melibatkan pernyataan masalah. Bila kata apa yang you nak buat, ia itu bermaksud bahawa adalah research objektif. Jadi kita dah keluarkan masalah. Buat research, setiap masalah perlu ada penyelesaian. Okey, masalah ni apa objektif yang khusus sebab kita nak selesai. Masalah yang perenggan yang kedua, apa objektif yang khusus untuk kita selesai. Jadi pastikan tidak ada pernyataan masalah yang tak diselesaikan. Maksudnya, bila panel tanya, okey, perenggan yang terakhir ni, mana objektif dia? Kita tak ada objektif. Ada masalah tapi tak ada objektif. Begitu juga, bila tengok objektif nombor 4, objektif ni mana datang? Tak ada masalah pun. Tiba-tiba kita tambah satu objektif, walhal tak ada pernyataan masalah pun. Jadi dekat sini, bila pernyataan masalah dan objektif, kena alignment dan kena selari. Tak lebih, tak kurang. Okey, jadi objektif harus dibina yang khusus. Bila objektif nak bina yang khusus, pernyataan masalah yang kita tulis kena adalah jelas.
supaya masalah itu dikhusus dan jelas itu memudahkan pembinaan objektif yang khusus juga. Okey, semua masalah telah ada research objektif, tidak lebih tidak kurang. Macam saya beritahu tadi. Ini masalah dia, setiap masalah itu telah diwakilkan research objektif. Tak kurang, tak lebih. Okey, seterusnya saya dah sebutkan tadi, poin yang ketiga adalah alignment. Alignment ni sangat-sangat penting. Boleh dikatakan kalau pelajar itu masih proposal defense ataupun masa viva, boleh dikatakan perkara penting yang membezakan major atau minor adalah perkara ini. Yalah, masalah ni besar. Ada masalah tak diselesaikan. Ada penyelesaian tapi tak ada masalah. Sebab tu sangat-sangat penting kalau sebut alignment atau selari, pastikan yang kita dah cover kemarin, latar belakang. Latar belakang selari dengan penyataan masalah. Dan hari ini kita buat penyataan masalah, kita kena selari dengan besok nanti kita dengan objektif. Iaitu selarikan penyataan masalah dengan objektif. Yang itulah alignment. Panjang lagi ni. Kalau ikutkan susunan kereta api dia, latar belakang, penyataan masalah, objektif, research question, hypothesis. Ini bab satu lah. Jadi pastikan latar belakang selari dengan penyataan masalah selari dengan objektif, objektif selari dengan research question selari dengan hypothesis. Tu kadang-kadang kat rumah kena ada whiteboard tu, kena tengok. Okey, masalah aku ni dah ada objektif ke tidak? Kenapa masalah ada objektif tak ada? Tu namanya something wrong. So kita kena make sure setiap masalah itu jelas. Bersolusikan penyelidikan dengan terbinanya objektif untuk menyelesaikan kesemua penyataan masalah. Okey, seterusnya poin nombor 4 iaitu limitasi. Yang ni kita kena tahu jugalah kan, walaupun ada yang kata kenapa nak perlu ada dan sebagainya, tapi kita kena raikan dalam penyelidikan yang disebutkan sebagai limitasi. Limitasi ataupun research gap dalam penyataan masalah. Research gap ni definisi dia luas. Bukan orang kata definisi gap ni katakan sebab orang tak buat, kita kena buat. Tak. Gap tu banyak. Kalau tanya saya, okey orang tak buat, kita nak buat, itu salah satu research gap. Rupakan salah satu. Banyak lagi. Macam tadi kita bercerita, keutamaan, itu pun research gap. Keperluan, perubahan pada culture, inovasi, itu semua gap. Benda penting kalau macam COVID-19, kalau tak dapat formulasi keluarkan vaksin, itu kritikal. Siapa cakap? Takkan nak tunggu orang cakap baru nak buat research. Jadi benda yang kritikal, benda keperluan untuk mengurangkan kos, kita nak buat inovasi, itu juga limitasi. Jadi bila sudut limitasi, dari segi research kita panggil theoretical gap ataupun limitasi theoretical. So dia ada theoretical gap atau theoretical limitasi, kita ada methodological gap atau methodological limitation. Biasanya metodologi tak boleh lain dengan analisis, kita ada analysis gap, okey. Dan last sekali adalah empirical. Maksudnya orang sebut perkara ni, orang sebut ini manfaatnya tapi tak dibuktikan secara empirical. So empirical gap tak ada. Jadi bila cerita tentang dari segi technical, kita ada theoretical gap, method gap, analysis gap and empirical gap. Empirical tu dapat dalam finding orang sebut sana sini orang sebut, tapi disebut dalam konteks penyelidikan. Maksudnya telah disahkan dengan penyelidikan, mungkin belum ada. Okey, mungkin orang buat benda yang sama tak gunakan analisis ini. Mungkin orang guna manual, kita guna software. Orang guna software, dia pakai software A, kita pakai software B. So kita buat benda yang sama tapi pakai method yang berbeza. Sampling yang berbeza, jumlah sampling yang berbeza, teknik sampling yang berbeza, proses validity yang berbeza. Itu juga dia bagi gap. Jadi kena faham research. Kalau nak cerita pasal research gap ni, kena faham research dulu. Kena faham apa itu theoretical, apa tu thematic, apa tu pemboleh ubah, apa tu research design, apa tu sampling, apa tu research design, sampling teknik, sampling size. So analisis deskriptif ke dalam bentuk dalam bentuk perhubungan ke atau hubungan association ke, nak tengok ni adalah dalam konteks uniqueness ke. Jadi benda tu memang kena ambil tahu dalam metodologi. Last sekali adalah kita punya finding empirical. Okey, seterusnya yang terakhir justifikasi. Jadi penyataan masalah, kalau kita dah menemukan kita punya kepentingan ataupun limitasi, tak boleh lepas juga dengan aspek justifikasi. Kena bagi tahu. Kena beritahu lah, kalau itu you beritahukan benda tu penting, kenapa dia penting? Kalau betul benda tu kita kena jalankan inovasi sekarang, kenapa inovasi tu sangat penting? Kalau you kata dekat Malaysia tak ada orang buat lagi, kenapa kita nak kena buat? Kenapa orang buat? Biarlah orang buat. Kita kenapa nak buat juga? Jadi kena ada justifikasi. Dan justifikasi itu kadang-kadang meyakinkan tu perlu ada citation. Penjelasan yang jelas dan meyakinkan. Ada setengah penyataan masalah tak ada citation, tak apa, tapi kena jelas dan meyakinkan.
Okey, secara ringkas saya beritahu topik Ramadan yang kedua ni adalah penyataan masalah. Okey, make sure masalah itu adalah jelas supaya kita boleh solusikan dengan sebuah penyelidikan dengan baik. Masalah yang pertama, faktor pertama adalah masalah penyelidikan itu boleh diselesaikan dengan proses penyelidikan yang paling sesuai. Dari segi yang khusus, yang boleh diukur, dianalisis secara realistik dan juga dari segi kesesuaian masa. Dan pastikan setiap objektif itu, okey, masalah penulisan penyataan masalah kita itu adalah boleh membina research objektif secara khusus. Khusus yang boleh disolusikan dengan diwakilkan dengan research objektif. Semua masalah telah ada research objektif, malah sebaliknya. Tidak kurang dan tidak lebih. Pastikan alignment dan kita punya penyataan masalah selari dengan kita punya objektif, malah penyataan masalah juga selari dengan isu-isu relevan dekat latar belakang. Jadi pastikan selari dengan latar belakang, selari dengan objektif, research question dan juga hipotesis. Jadi sebuah penyataan masalah juga perlu ada benda satu yang meyakinkan penilai dan juga supervisor adalah aspek kepentingan. Di sini kita sebut sebagai limitasi ataupun research gap. Aspek theoretical, method, analisis dan juga empirical. Pastikan semua perkara yang kita highlightkan tadi itu perlu disokong ataupun nama lain adalah justifikasi. Disokong dengan citation dan juga harus penjelasan dia harus jelas yang itu dan meyakinkan. Jadi semua perkara ini sangat penting dalam penulisan penyataan masalah. Jadi biasa isu kat sini bila kadang-kadang kita tulis masalah, kadang-kadang kita baru nak belajar, kita seronok dengan topik itu, masalah itu dipanggil masalah umum. Yang kedua, kadang masalah kita terlalu banyak, menulis dengan banyak, jadi masalah itu tidak dapat dikhususkan. Bila masalah terlalu banyak, kita tak tahu masalah mana yang boleh dijalankan penyelidikan. Dan jadi kita pun tak tahu beza mana satu masalah penyelidikan, mana satu yang masalah bersifat umum. Ingat, kadang-kadang kita diuji begini. Okey, kalau panel akan tanya soalan, contoh dia tanya soalan, berapa banyak penyataan masalah dalam tesis ini? Dia tanya soalan tu, mungkin kita pun tak hitung. Kita tulis je 20 muka surat. Tapi tak pernah hitung berapa jumlah penyataan masalah. Jadi kita pun terkejut dengan soalan itu dan mula mengira. Dan kita pun kata, kita kata cuma 4. Saya cuma ada 4 penyataan masalah. So saya pun kata, kalau 4 penyataan masalah, tunjukkan saya mana penyataan masalah tu. You pun tunjuk. Saya pun kata, okey, perenggan yang nombor 3 ni bukan penyataan masalah ke? You kata bukan. Kalau saya pun balas balik selaku penilai. Kalau bukan penyataan masalah, kenapa perenggan ini berada dalam penyataan masalah? Okey, kalau you kira 4, saya kira jumpa 8. Kenapa saya jumpa 8 penyataan masalah yang you jumpa 4? Okey, macam perenggan nombor 3, you kata ni bukan penyataan masalah. Perenggan nombor 5, you pun kata bukan penyataan masalah. Kalau bukan penyataan masalah, kenapa duduk dekat penyataan masalah? Okey, kalau you nak kekalkan dia berada dalam penyataan masalah, saya rasa tesis ini tidak lengkap. Masalah perenggan nombor 3 tak selesai, tak ada objektif. Jadi maksudnya tesis tak siap lagi ni. Perenggan nombor 5 ada masalah tapi tak ada objektif, bermaksud tak selesai lagi. Jadi maksudnya tesis tak lengkap. Jadi bila tesis tak lengkap, tak bolehlah grade, tak bolehlah dapat tak bolehlah konvo dan sebagainya. Jadi maksud tesis tak lengkap. Sebab itulah saya tekan kat sini, tulislah penyataan masalah tu seperti sebuah perjanjian. Kan dalam level 1 saya sebut sebagai sebuah perjanjian. Apa saja kita tulis ni kita kena tahu tu. Ni semua masalah yang aku tulis ni mesti kena selesaikan. Macam mana nak selesai? Kena wakilkan objektif. Jadi sebab tu nanti you all nanti tengok juga level 1 dan tengok level 2. Level 1 saya lebih dalam konteks theoretical. Saya ceritakan apa itu latar belakang. Cuma hari ni bila saya extend sikit level 2 ni dalam bentuk visual supaya kita faham macam mana nak mencernakan penulisan. Jadi tengok sama-sama Ramadan first Ramadan tahun lepas level 1 macam mana saya tulis tentang penyataan masalah dan level 2 ni saya extendkan sikit untuk memperjelaskan lagi dalam kalau tengok sebenarnya kalau tengok slide ni poin-poin saya berbeza sikit dengan level 1. Jadi untuk menambah lagi, extend lagi apa yang dikatakan sebagai satu penulisan penyataan masalah yang baik dari segi tesis dan artikel jurnal. Memang berbeza. Kalau kita tulis dalam artikel jurnal mungkin satu perenggan atau beberapa sentence, 2-3 sentence saja. Tetapi dalam tesis penyataan masalah tu boleh tulis dalam satu perenggan solid, ada yang tulis 2 murugan, ada tulis 1 muka surat, ada tulis 2 muka surat dan sebagainya. Tapi yang lebih penting di sini bukan bilangan muka surat. Dan saya tak kata sikit tak okey, saya tak kata banyak okey. Sikit ke banyak bergantung pada penyelidikan masing-masing. Tujuan dia tulis penyataan masalah nak beritahu ini masalah penyelidikan. Masalah ni penting. Setiap permasalahan ini akan ada perwakilan, akan diwakilkan dengan research objektif. Saya nak semua masalah yang saya tulis perlu diselesaikan dalam penyelidikan ini.
Dan setiap masalah yang tulis ni bukan saya saja tulis, semuanya ada isunya. Isunya dah diperjelaskan di bahagian latar belakang. Okey, jadi itu saja untuk perkongsian kita untuk Ramadan yang kedua ni. Selepas kita dah berjaya untuk berkongsi untuk Ramadan pertama berkaitan latar belakang, Ramadan kedua ni adalah topik dia adalah penyataan masalah. Semoga dengan sedikit perkongsian ini meningkat lagi kefahaman kita berkaitan bagaimana nak menulis penyataan masalah yang baik dalam kita punya tesis maupun artikel jurnal. Okey, terima kasih lagi sekali. Assalamualaikum dan juga selamat sejahtera.